Pengenalan. Sebagaimana yang kita tahu, terdapat pelbagai jenis dan bentuk alat-alat muzik yang sering digunakan untuk memainkan pelbagai bentuk tradisi teater Melayu. Antaranya adalah seperti wayang kulit, gamelan, kuda kepang dan sebagainya. Rebab tiga tali, gendang, gambus, seruna dan jenis gong adalah secara mutlaknya menjadi milik masyarakat Melayu. Alat-alat utama di bawah tradisi sinkrotik telah merupakan sebahagian yang terpenting dalam sejarah perlembagaan muzik Melayu kerana ianya sangat berkait dengan budaya popular masyarakat Melayu bandaran. Gamelan adalah perkataan yang berasal dari kedua-dua bahasa asli moden dan purba Indonesia. Definisi ini dipetik oleh kata-kata Ahmad Farza Abdul Jalal pada tahun 2008 kerana hampir kesemuanya mempunyai makna yang sama, iaitu seperti bermain muzik, memukul seperti drum, orkestra dan gangsa. Perkataan gamel juga membawa maksud tujuan memukul atau tukul, tetapi masyarakat Jawa kemudiannya menggunakan perkataan tersebut yang bermaksud bermain alat muzik. Seterusnya, kita akan pergi kepada sejarah dan asal-usul seni gamelan Melayu dan Jawa. Yang pertama sekali, kita akan melihat sejarah gamelan Melayu. Baiklah, sejarah gamelan Melayu adalah himpunan beberapa alat muzik yang terdiri daripada alat muzik membrofon seperti gendang, ideofon berbentuk bilah dan pencon, aerofon seperti seruling dan kordofon seperti rebab dan zither. Okey, yang seterusnya, gamelan berasal daripada Indonesia dan kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok di Indonesia dalam pelbagai jenis ukuran dan bentuk gabungan. Baik, di Bali dan Lombok pada hari ini dan di Jawa lewat pada abad ke-18, ya, istilah gong adalah lebih dianggap sinonim dengan gamelan. Baiklah. Pada tahun 1914, apabila Sultan Ahmad Mangkat, isterinya Cik Zubaidah telah berangkat ke Terengganu untuk tinggal bersama puterinya Tengku Ampun Mariam di istana. Tengku Ampun Mariam amat meminati gamelan dan dengan itu pada tahun 1915 set gamelan yang lengkap di bawah jagaannya di Pahang telah dibawa ke Istana Maziah Terengganu dan mereka juga telah melatih pemuda dan pemudi Terengganu untuk bermain dan menari seni gamelan. Sejarah gamelan Jawa dikatakan kesinambungan muzik berterusan yang ditemui pada zaman Majapahit. Bukti awal berkenaan alat muzik gamelan adalah berdasarkan kepada satu siri batu ukiran yang berada di Candi Borobudur di Jawa Tengah sekitar 800 tahun sebelum Masihi. So memang lama lah. Okey, seterusnya, secara tradisionalnya sendiri, masyarakat Jawa meyakini bahawa gamelan dicipta oleh sang nyaru guru era Saka, iaitu dewa penguasa seluruh tanah Jawa dengan istananya yang berada di Gunung Mahendra yang sekarang diberi nama Gunung Lawu. Okey, daerah Medang Kamulan. Olehnya, alat muzik yang pertama dicipta adalah gong yang ketika itu digunakan untuk memanggil para dewa. Okey, untuk poin yang seterusnya, gamelan Jawa berkembang pesat pada zaman Majapahit, bahkan menyebarkan ke berbagai daerah seperti Bali dan Sunda. Namun gamelan Jawa Tengah sangat berbeza dengan gamelan Bali dan gamelan Sunda. Okey, gamelan Jawa memiliki nada yang lebih lembut, manakala gamelan Bali lebih rancak dan gamelan Sunda mempunyai nada mendayu dan dengan dominasi seruling. Fungsi gamelan Melayu dan gamelan Jawa. Okey, untuk gamelan Melayu, peranan asalnya adalah sebagai instrumen iringan kepada tarian seperti joget Pahang kepada tetamu diraja pada majlis-majlis khas ataupun dikenali sebagai persembahan khas diraja. Gamelan Melayu digunakan untuk persembahan di istana seperti ulang tahun keputeraan pertabalan, majlis-majlis jamu yang istimewa, hiburan diraja dan permaisuri. Setelah mengikuti arus kemodenan, terdapat beberapa penambahbaikan dalam fungsi gamelan Melayu di mana ianya dapat dipersembahkan dalam majlis-majlis rasmi seperti majlis convocation, majlis perkahwinan dan majlis penyampaian anugerah. Untuk gamelan Jawa pula, ianya berperanan sebagai muzik iringan persembahan Jawa yang seperti hampir pupus dalam
masyarakat dan agak jarang dilihat pada masa kini, iaitu barongan dan kuda kepang. Gamelan Jawa ini dibawa masuk ke tanah Melayu sebagai persembahan muzik rakyat dari Jawa yang kini didapati di kawasan pertempatan orang Melayu berketurunan Jawa. Gamelan Jawa mempunyai fungsi yang agak terhad kerana tiada apa-apa penambahbaikan kepada fungsinya sehingga ke hari ini. Okey, seterusnya kita akan pergi ke alat-alat muzik gamelan Melayu. Untuk pengetahuan semua, instrumen muzik gamelan Melayu mempunyai kuantiti yang lebih sedikit berbanding dengan instrumen muzik gamelan Jawa. Okey, untuk alat-alat muzik gamelan Melayu, kita ada kromong, kita ada gambang, kita ada saron, kita ada kenong, kita ada gong dan juga kita ada gendang. Untuk kromong ni juga dikenali dengan kettle shape dan juga sifat bunyinya yang berprinsipkan kepada dengung. Terdapat 12 biji gong yang bersaiz kecil disusun di atas tempat yang dicipta khas untuk peralatan muzik kromong ini. Kromong merupakan alat utama yang akan memulakan muzik pembukaan, kemudian diikuti dengan instrumen gamelan yang lain. Gong yang berukuran kecil dan diperbuat daripada gangsa merupakan alat melodi utama dalam gamelan. Seterusnya adalah gambang. Gambang terdiri daripada sejumlah kepingan kayu keras yang diletakkan di atas kotak kayu yang berfungsi sebagai penyalin bunyi. Kepingan-kepingan kayu tersebut dipukul dengan sepasang pemukul kayu yang berbalut. Alat muzik ini juga merupakan salah satu alat utama yang dimainkan dalam gamelan. Seterusnya adalah saron. Saron terdiri daripada 3 jenis, iaitu saron temong, saron barum dan juga saron putih. Setiap saron dapat dibezakan dengan saiz dan juga bunyi yang berbeza. Kumpulan saron ini terdiri daripada 6 bilah gangsa yang disusun dan dipukul menggunakan penukul yang dicipta. Yang seterusnya adalah kenong. Kenong merupakan satu set alat yang menyerupai gong tetapi lebih nipis dan bulat berbanding gong yang berbentuk pipih dan lebih tebal. Kenong ini diletakkan di atas tali yang diikat pada kayu yang diperbuat daripada kayu keras untuk menghasilkan nada merdu setelah diketuk dengan menggunakan alat penutup seperti alat pengetuk bonang. Okey, yang seterusnya adalah gong. Gong ini merupakan alat penting yang berperanan sebagai bunyi tulang belakang dalam persembahan muzik gamelan. Gong terdiri daripada pelbagai saiz untuk menghasilkan bunyi yang berbeza setiap satunya dan dimainkan bersama-sama mengikut letak lagu. Gendang Melayu dimainkan oleh masyarakat Melayu mempunyai muka yang berada saiz. Satu muka dipasang dengan belulang lembu dan satu muka dipasang dengan belulang kambing. Gendang ini ada 2 saiz, yang besar dipanggil gendang ibu dan yang kecil dipanggil gendang anak. Gendang ini dimainkan dengan cara menibu, dengan kedudukannya melintang dan permukaannya dipalu dengan tapak tangan. Cara gendang ini ditala ataupun ditune ialah dengan cara mengetatkan talinya. Saya akan menerangkan tentang alat-alat muzik gamelan Jawa. Alat yang pertama ialah kendang. Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Tengah dan Jawa Barat yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan menggunakan tangan dan tanpa alat bantu yang lain. Kendang berfungsi untuk mengatur tempo dalam permainan gamelan dan peranannya adalah yang paling utama dalam gamelan Jawa. Yang seterusnya ialah bonang barong. Bonang barong terdiri daripada gong-gong kecil yang disusun secara mendatar dalam 2 baris di atas kotak kayu. 12 buah dilaraskan dengan laras selendro, manakala 14 buah lagi dilaraskan dengan laras pelok. Seterusnya ialah saron. Saron pula terdiri daripada 3 jenis: saron penerus, saron demung, saron barong. Saron penerus terdiri daripada 6 hingga 7 kepingan gangsa yang terletak secara mendatar di atas kotak kayu. Pitchnya dalam 1 oktav register tinggi. Terdiri daripada 2 set saron penerus dalam 1 ensemble gamelan Jawa. Saron barong terdiri daripada 6 hingga 7 kepingan gangsa yang terletak secara mendatar di atas kotak kayu. Saron demung terdiri daripada 6 hingga kepingan gangsa yang terletak secara mendatar di atas kotak kayu. Walaupun saron ni semua berbentuk sama, tetapi dia mengeluarkan pitch yang berlainan. Ada pitch yang tinggi, ada pitch yang sederhana dan juga ada pitch yang rendah. Kenong. Kenong adalah sejenis alat yang
yang diperbuat daripada gangsa dan berfungsi sebagai alat kolotomik dalam muzik gamelan. Dia mempunyai pitch yang tetap iaitu fixed pitch yang diasaskan kepada western tempered pitch. Terdiri daripada 5 biji gong bersaiz sederhana. Memandangkan alat kenong diletakkan di tempat yang lebih tinggi, maka pemain memerlukan tempat duduk untuk yang sama tinggi dengan jika beliau ingin memainkan instrumen kenong ini. Slanthem merupakan salah satu instrumen gamelan yang terdiri dari lembaran lebar logam tipis yang diuntai dengan tali dan direntangkan di atas tabung-tabung dan menghasilkan dengungan rendah atau gema yang mengikut nada saron, ricik dan balungan bila dipukul. Slanthem ini mempunyai fungsi untuk membawa kesan dengung di setiap gamelan yang dibunyikan suaranya. Gambang adalah sejenis alat muzik metalofon yang diperbuat daripada kayu keras seperti cengal, medang atau dari batang nibung. Gambang mempunyai 4 oktaf panjang dan mempunyai 21 keping kayu berbentuk 4 segi panjang dan setiap satunya berbeza panjangnya dan tebalnya. Kepingan kayu ini terletak di atas kotak kayu panjang yang diasingkan setiap bilahnya dengan sebatang paku. Biasanya dimainkan oleh seorang pemain sahaja. Pemain itu memerlukan 2 bilah pengetuk yang diperbuat daripada tanduk kerbang. Tanduk kerbang ni adalah untuk bahagian pemegang dan bahagian pemukulnya berbentuk bulat pipih dengan tepinya disalut dengan lilitan kain pula. Rebab merupakan sejenis alat muzik bertali yang berasal daripada negara Afghanistan. Rebab menggunakan penggesek dan mempunyai 3 utas tali daripada lawai logam. Rebab diletakkan berdiri di depan pemain yang duduk bersila di lantai. Rebab akan digesek dengan busur dan ketegangan tali busur menggunakan jari. Jari-jari tangan sebelah lagi memetik atau menekan pada tali-tali di bahagian leher untuk mengeluarkan berbagai-bagai bunyi pitch. Sitar merupakan alat muzik bertali yang beregister tinggi. Sitar dimainkan secara petikan dengan menggunakan kuku ibu jari sahaja. Saiznya kecil dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Tradisi dan lagu-lagu persembahan. Gamelan Melayu dan juga gamelan Jawa mempunyai tradisi persembahan yang tersendiri. Bagi gamelan Melayu, pada permulaan persembahan, gamelan Melayu bermula dengan sekumpulan orang yang akan memperkenalkan barisan penari. Selepas pembukaan lengkap, dalam cerita yang spesifik dan begitu juga dengan tuan instrumen akan dimainkan jika perlu. Manakala bagi gamelan Jawa pula, persembahan akan dimulakan dengan upacara sajian. Ketua gamelan akan menyertai ucapan sembah dengan membaca kemenyan, membaca jampi dan mengubah sirih daripada dulang sajian. Di akhir upacara sembah ini, dulang akan diletakkan di belakang serim pentas dan persembahan dijalankan dengan tarian seripi, kupu-kupu atau lilin. Seterusnya bagi lagu-lagu persembahan. Lagu-lagu bagi gamelan Melayu iaitu Antawada, Ayak-ayak, Geliong, Lantai 5, Noga, Tongkang Masuk, Topeng dan Beramanggung. Lagu-lagu ini sangat unik kerana setiap lagu mempunyai penceritaan yang tersendiri dan mempunyai irama dan tempo yang perlahan yang amat sesuai dengan jiwa masyarakat Melayu. Manakala bagi gamelan Jawa pula, lagu-lagu yang dimainkan ialah Mayak Sarawak, Sampak 9, Sampak 6, Selepakan, Seri Kraton, Langsaran dan Puspa Warna Suluk. Lagu-lagu ini lebih bertemakan untuk mengiringi ketoprak dan wayang Jawa. Seusaha memartabatkan seni gamelan. Yang pertama, membuat persembahan seni secara percuma. Seperti yang kita sedia maklum, pada era dunia sekarang, tiada lagi perkara yang dilakukan secara percuma. Oleh itu, kita mengambil satu inisiatif yang berbeza dengan cara melakukan persembahan seni gamelan dengan secara percuma. Perkara ini bukan sahaja dapat mengurangkan kos para penonton yang terdiri daripada masyarakat Malaysia dan juga pelancong-pelancong luar negara, tetapi
Perkara ini dapat juga memperkenalkan seni gamelan kepada masyarakat Malaysia dan juga pelancong-pelancong di luar negara secara meluas. Usaha yang kedua ialah melibatkan para pelajar sekolah dengan seni gamelan. Usaha ini boleh dilakukan oleh sektor sukan negara di mana mereka boleh mengadakan pertandingan seni gamelan di antara sekolah-sekolah di setiap negeri. Perkara ini bukan sahaja boleh memupuk semangat bersukan dan bersaing sesama mereka, tetapi perkara ini boleh juga memupuk minat mereka terhadap seni gamelan sejak dari kecil lagi. Bak kata pepatah, meletup bulu biarlah dari rebungnya. Sekaligus perkara ini dapat meningkatkan jumlah penggiat seni gamelan di Malaysia. Gamelan dapat ditafsirkan satu kesenian yang melibatkan muzik, tarian dan nyanyian. Gamelan di Malaysia telah bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Namun, selepas kejatuhan zaman tersebut, gamelan telah dibawa ke Johor, seterusnya ke Pahang dan Terengganu. Kesenian gamelan telah menjadi popular kepada masyarakat. Banyak acara yang menggunakan muzik gamelan sebagai penyeri majlis. Selain itu, kita dapat mengenal pasti alat muzik yang digunakan dalam gamelan. Malaysia hanya menggunakan 12 instrumen gamelan berbanding Jawa yang menggunakan 22 jenis instrumen gamelan.